Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Faidatun fi bayani salatil istikharah. Ini suatu faedah pada menyatakan sembahyang istikharah. Apa makna sembahyang istikharah? Salat istikharah itu makna apa? Dan makna istikharah itu iaitu memohonkan kebajikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna sembahyang istikharah minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, biar ada tanda-tanda baik ataupun tak baik. Kalau dia baik, minta Allah taala mudahkan urusan kita, biar jadi buat. Kalau tak baik, biar dia tunjuk jalan yang kita nampak dia ni tidak baik untuk kita, ataupun dia buatlah ke mana pun yang menyusahkan kita untuk buat benda tu. Itu dia panggil salat istikharah, minta Allah Ta'ala tunjuk kepada kita benda yang kalau baik biar nampak baik. Jangan tunggu sembahyang istikharah ni, tunggu tanda-tanda dia mari turun cokoh sini royak, baik tu kena pergi. Tak ada. Itu cara yang dibuat oleh orang jahiliah. Orang jahiliah dulu bila nak pergi mana-mana, dia ambil anak panah dia pacak anak panah. Kalau panah jatuh kot ni boleh pergi, kalau jatuh kot ni tak boleh pergi. Jadi kitanya bukan lagu tu. Dalam Islam ni ada juga caranya, tapi bukan dengan anak panah, iaitu dengan kita sembahyang sunat salat al-istikharah. Minta petunjuk baik daripada Allah Taala, tunjuk nak buat kata nak buat, nak pergi kata nak pergi. Itu dia. Jadi dia kata sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yukhayyibullahu man istakharahu. Artinya tiada memberi kejahatan Allah Taala itu akan seorang yang mohonkan kebajikan daripada dia. Mana orang minta petunjuk dengan Allah Taala ni, tanda baik, Allah Taala tidak akan hampakan harapan dia. Tanda di situ. Hadis ini diriwayat oleh At-Tabarani, riwayat At-Tabarani. Kata Al-Ajluni dalam Kashful Khafa, dia kata sanaduhu dhaifun jiddan. Sanad dianya dhaif jiddan. Dhaif jiddan, maknanya lemah benar lah kalau hadis ni. Tapi hadis sembahyang istikharah ni sabit dengan hadis lain yang kita akan sebut lepas ni, hadis Bukhari. Cuma hadis ni bukan makna satu hadis tu dhaif, mana habis hukum dia jatuh tak. Mana hadis tu dhaif. Macam mana? Kadang-kadang sanad itu doanya hadis sahih ada juga. Jadi ilmu hadis tu kita kena ngaji banyak, kerana hadis ni sumber hukum. Kita nak tahu hukum di mana sahih atau dhaif, itu besar kedudukan dia. Kata Imam Al-Ghazali, apa nama Imam Al-Ghazali, nama apa dia? Imam Al-Ghazali, apa nama dia? Siapa tahu nama Imam Al-Ghazali? Tak tahu. Nama apa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Gelar dia, kunyah dia Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi kalau kita ada nama Muhammad, bubuh nama anak kita Muhammad juga. Boleh tuju Muhammad lagi sekali, boleh. Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3 jadi. Kalau raja ada Muhammad Al-Khamis, Muhammad keempat ada. Tapi ada gelar lah, Muhammad 1, 2, 3. Tak ada Muhammad straight gitu. Baik. Orang Arab tak jadi masalah dia pun nama Muhammad pun, sebab dia guna gelar, guna kunyah. Macam Al-Ghazali, kunyah dia Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Ayah dia ada gelar dia pula. Jadi kita kalau nak buh nama sama ayah dengan ayah kita, kena buh gelar lain gitu. Kata Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa mencita dengan suatu pekerjaan, siapa dia nak buat satu pekerjaan. Mencita tu mana nak, ingin melakukan satu pekerjaan, padahal tiada mengetahui akan dia, adakah baik meninggalkan akan dia atau baik berbuat akan dia. Kita nak buat satu pekerjaan, tak tahu nak buat baik ke tak baik, tak nak kata. Tapi kalau kita tahu dah benda tu kena buat, macam benda wajib, aku nak sembahyang ni baik ke tak baik, boleh tak kata? Tak boleh sembahyang tak ada baik tak baik dah, mesti kena sembahyang punya.
Mana pekerjaan yang harus. Contohnya seorang ni nak kahwin, dia kenal ke anak pocik ni, mek, kenal ke mek timu ni. Jadi dia nak kahwin dengan mek timu ni, tak tahu budak ni baik ke tak baik. Tengok dari segi zahirnya baik, tapi boleh jadi ada benda-benda yang tak kena. Kita istikharah. Kalau budak tu tak jodoh, minta Tuhan tunjuk lalu. Tunjuk, bukan tunjuk nak suruh nampak dia jahat, tidak. Maknanya bukan kita nak ngenak orang. Tunjuk kepada kita tak sesuai dengan kamu. Dia masalah orang perempuan ni, bukan masalah dia tak jodoh, kadang-kadang tidak sesuai. Ada istilah tidak sesuai. Bukan mana orang tu jahat tu, dia tu tak sesuai. Berapa ramai orang bercerai hari ni, habis hadah dia kahwin dengan suami yang kedua, bahagia hidup, rumah tangga, berdapat anak cucu, suka baik. Dengan suami pertama tadi tak boleh tikai bayar, cakap nak balas. Ada, itu dipanggil tidak sesuai. Bukan mana dia tak jauh, tidak semesti orang bercerai tu tak jauh dah. Ada kadanya tidak sesuai. Supaya bumi kita juga, kita pergi tanam pokok kelapa atas bukit, boleh jadi tak sesuai. Kalau tanam dekat tepi laut, suka lalu dia. Tak. Jadi ada tempat-tempat itu tentu. Jadi dalam masalah istikharah ni bukan mana bila kita nampak orang ni tak sesuai kita, bukan mana dia ni tak jauh, ni tak boleh. Tak. Boleh jadi tidak sesuai kita. Kita seorang lembut, lemah lembut. Budak ni ganas. Orang panggil jenis ganas sikit lah, kedai sikit. Kalau nikah dengan dia, tak lelaki ni jadi budak dia. Tak boleh nak kata apa, nak tegur, tak boleh takut. Ada juga lagi tu. Jadi macam-macam sesuai. Cari orang hebat juga, baru-baru sama-sama celek putih mata. Baru sedap tak? Ni kena celek bini sekali, biarlah tak pergi ceramah oleh ni pun. Orang tina pergi pasal malam. Punah ustaz lagu tahu. Kau tak punah? Punah. Baik. Jadi siapa-siapa yang mencita-cita nak buat sesuatu pekerjaan, tapi dia tak tahu benda ni baik atau tak baik, jadi kita istikharah. Maka sungguhnya telah menyuruh akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sembahyang 2 rakaat dengan niat istikharah. Istikharah tu makna minta petunjuk. Kalau baik, baik. Sesuai, tak baik, tunjuk tak baik. Demikian niatnya usalli salatan rak'ataini sunnatal istikharah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Artinya saja aku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, kita niat dalam hati kita. Maka engkau baca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah, qul huwallahu ahad. Mana dah sembahyang? Payah sembahyang istikharah. Tak payah, tapi orang tak buat sekarang ni. Tak buat. Ini tak payah bayar agak pun. Sekarang ni manusia, kalau dia nak buat apa-apa, nak menega ke, nak apa ke, dia panggil konsultan. Oh, dia punya konsultan ni. Kadang-kadang kita nak pergi tanya masalah tu, nak masuk bilik dia, daftar nama, nak masuk bilik tu, 500 dah bayar. Hak dia kata, tahu lagi betul kedeknya dia manusia juga. Hak duduk dakwa, apa ni, duduk motivasi, skim jutawan tu, kalau kelih dia tak juta-juta, duduk dakwa kau orang jutawan, duduk saruh kau orang. Maka apabila selesai daripada sembahyang itu, maka baca olehmu doa ini. Baca doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdurhu li thumma yassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrif anni wasrifni an waqdur liyal khaira haitsu ma kan innaka ala kulli syai'in qadir. Baca ayat dia tu, ada setengahnya dia tanda situ tepat ke dia bagi tahu sini. Jadi biasanya kita baca in kunta talam an hadzal amra. Biasanya bila sampai al amra situ kita sebut gapo dia hajat kita. Nak beli kereta, nak beli rumah, nak pergi musafir, nak kahwin, sebut situ, barulah kita sambung khairul. Kalau benda ni baik, khairul li faqdurhu li.
Tengok ni, kita cuba tengok terjemahan dia, tanda sikit. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, wahai Tuhan, sesungguhnya aku minta petunjuk yang baik dengan Engkau, dan dengan pengetahuan, bi'ilmika, dengan pengetahuan Engkau, wa anta 'allamul ghuyub, dan aku minta kekuatan dengan kekuatanmu. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Wa astaqdiruka bi qudratika, tu minta kekuatan dengan kekuatanmu. Fa inna wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku minta kemurahanmu yang luas, kerana sungguhnya Engkau kuasa dan aku tidak mempunyai kekuasaan. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, Engkau kuasa, aku tak ada kuasa. Wa ta'lam, Engkau mengetahui, la a'lam, aku tak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, Engkau sangat mengetahui perkara yang gaib. Allah Ta'ala, kita mengadu pada Allah. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, sekiranya Engkau tahu, anna hadzal amra, pekerjaan yang aku nak buat ini, sebutlah. Bila serupa di al-amra ini, sebut apa yang kita nak buat. Nak musafir, nak beli apa-apa. Khairul li fi dini, baik untuk saya. Baik bukan baik saja tak, di dalam sudut agama saya. Wa dunyaya, dunia saya baik. Wa aqibat amri, akhir pekerjaan saya baik. Ajilihi wa ajili, yang segera dan yang akan datang. Faqdurhu li thumma yassirhu li, maka takdirkanlah padaku, mudahkanlah, berikanlah padaku, dan mudahkanlah ia bagiku. Wa in kunta ta'lamu an hadzal amra, sebaliknya jika engkau tahu benda ni tak baik, syarrun li, tidak baik untuk saya. Tanda in hadzal amra tu sebut di situ apa dia penyakit. Tak baik untuk saya, untuk agama saya, dunia saya, akhir pekerjaan saya, segera dan selambatnya. Fasrifhu anni, jauhkan saya, jauhkan dia daripada saya. Wasrifni anhu, dan jauhkan saya daripada pekerjaan tersebut. Waqdur liyal khaira haitsu makan, takdirkanlah, tentukanlah pada saya ini kebaikan di mana saya. Innaka ala kulli syai'in qadir, kerana Allah Ta'ala maha berkuasa. Boleh baca. Jadi kalau kita sudah mayat, kita baca doa istikharah ni, baca ku Arab, kalau tak faham baca pula ku Melayu, bagi tahu bahasa, guna bahasa Melayu. Siapa kepada fa inna ni hazal amra, kerjaan ini, sebut pada dengan bahasa Melayu, tak apa, jangan dalam salat sudah. Boleh nama istikharah. Pandai kata pandai? Pandai dah? Kau pandai ustaz? Kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya telah meriwayatkan akan hadis sembahyang istikharah ini oleh Jabir ibn Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dengan katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikharah fil umuri kulliha kama yuallimuna suratan minal Quran. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yuallimuna suratan minal Quran. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar ia akan kami sembahyang istikharah itu pada tiap-tiap pekerjaan sekaliannya. Mana-mana pekerjaan kita nak buat, kecil ke besar, istikharah. Seperti mengajar ia akan kami surah daripada Quran. Mana Nabi ajar, kalau ajar Quran tu biar kena betul, Nabi ajar sembahyang istikharah macam ni juga. Tanda hadis ini, hadis Jabir ini riwayat Al-Bukhari. Tanda hadis rawahul Bukhari, hadis ini. Mana asas sembahyang istikharah tu ada, hadis yang pertama tadi dhaif jiddan, sebagian ulama kata maudhu'. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, qala ba'dul hukama man a'ta arba'an lam yamna' arba'an, wa man a'ta syukra lam yamna'il mazida, wa man a'ta taubata lam yamna' al-qabul, wa man a'ta al-istikharata lam yamna'il khiyarah, wa man a'tal masyurah lam yamna'is sawab. Artinya kata setengah hukama. Siapa dia hukama ni? Hukama ni mana orang bijak pandai, orang-orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang bijak, itu nama dia hukama, ahli-ahli kebajikan. Hukama kata apa? Barang siapa diberi Allah akan dia akan 4 perkara, nascaya tiada ditegahkan daripada 4 perkara. Jadi
Bila orang dapat 4 perkara, dia tidak ditegah daripada 4 perkara. Yang pertama, siapa diberi akan syukur, nascaya tiada ditegahkan akan tambahan nikmatnya. Siapa dia Allah Ta'ala bagi sifat bersyukur kepada Allah, maka bila kita bersyukur, Allah Ta'ala tidak akan sekat daripada menambah nikmat. Kerana dalam ayat kata, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur, aku akan tambah lagi pada kamu. Jadi pasal tu kita kena syukur. Boleh sikit, syukur cara sikit. Boleh banyak, syukur cara banyak. Nah. Yang kedua, barang siapa diberi akan taubat, siapa dia boleh diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk bertaubat, nascaya tiada ditegahkan qabulnya. Orang yang diberi taubat, Allah Ta'ala tidak akan tegah qabul. Bila ada taubat, ada qabul, penerimaan taubat. Bila seorang ni taubat nasuha, taubat betul-betul, yang dia ni nak bertaubat, dia telah keluar daripada dosa dia yang lepas-lepas, Allah Ta'ala buka balik hisabat yang baru, buka buku rekod baru untuk dia meneruskan kehidupan dia, mengisi masa-masa yang ada sebelum dia meninggal dunia. Jadi kita bersedialah untuk bertaubat sentiasa kepada Allah SWT. Tengok di mana salah silap kita, di mana salah silap. Kesilapan manusia tak boleh lari daripada silap. Tapi bila kita ada muhasabah, ada kaji selidik tentang diri kita, kita akan bertaubat kembali kepada Allah. Yang ketiga, barang siapa diberi istikharah, orang yang diberi istikharah tiada ditegahkan akan kebajikan. Siapa dia boleh istikharah, Allah Ta'ala beri taufik hidayah dia nak istikharah. Bukan senang nak istikharah ni. Berapa banyak dah perbuatan amal, benda-benda yang kita buat, yang kita istikharah, berapa banyak? Pernahkah kita istikharah nak pergi sana? Tak pernah. Istikharah kalau kita nak buat rumah, tak juga. Istikharah kalau kita nak beli kereta, tak ada. Kalau kita tahunya nak buat, tak rajin istikharah kepada Allah Ta'ala. Inilah satu sunnah yang ditinggalkan oleh masyarakat, yang patutnya kita hidupkan dia berdasarkan kepada galakan yang diberi oleh Nabi SAW ini. Nabi ajar pada sahabat sebagaimana dia ajar suratan minal Quran. Begitu besar kedudukan dia. Yang keempat, barang siapa diberi akan mesyuarat, nascaya tiada ditegahkan akal kebenaran. Jadi kalau orang ini diberi mesyuarat, berbincang dengan betul-betul, tidak ikut hawa nafsu, Allah Ta'ala tidak akan tegah dia kebenaran. Cantik nasihat hukama ni. Boleh apa nasihat para hukama ahli bijak pandai ni, kita hafal dan kita ingat balik gapo dia nasihat-nasihat orang yang baik-baik. Tamatlah kita dalam bab salat al-istikharah. Jadi bagi kitanya salat istikharah ni suatu salat yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diminta supaya kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita lakukannya ketika nak buat apa saja perkara. Dan kita minta Allah Ta'ala tunjukkan kebaikan. Karena itulah semaya istikharah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ganti kepada perbuatan masyarakat di zaman jahiliyah yang main dengan burung. Bila nak pergi dia lepas burung. Kalau burung terbaik kau ni tak lagi. Terbaik kau kiri boleh pergi umpamanya. Ataupun dia jatuh azlam, anak panah dia ikut anak panah. Adalah baca areanya. Mana benda-benda tu kita sudah hapus dengan salatul istikharah. Banyak dah benda-benda yang kita hapus, dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kitab ditulis oleh seorang syekh, nama dia Masailul Jahiliyah. Perkara-perkara perbuatan jahiliyah yang dibuat oleh orang-orang jahiliyah, dicanggah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang kita perlu juga sekali-sekala kita ambil kitab-kitab yang kecil begini, kita bincang. Gapo dia ke amalan-amalan jahiliyah yang telah telah dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga satu kitab yang ditulis tentang perkara-perkara yang dianggap remeh, al-muharramat, perkara-perkara haram yang dianggap remeh oleh masyarakat. Bila kita baca ni berdasar kepada hadis-hadis yang sahih, barulah kita akan terkejut, ya Allah, rupanya benda ni salah, rupanya benda ni tak betul, rupanya benda ni macam-macam cerita orang-orang yang nak pada benda-benda yang tidak baik. Jadi kita tak tahu. Setengah orang itu bukan dia nak buat benda tak baik, tapi tidak ada pengetahuan. Ya, benda itu tidak baik. Itu masalah kitanya. Itulah di antara sebab. Jadi perkara-perkara yang perlu kita manusia perlu di atas bayinah, di atas penjelasan. Jadi ada seorang masyarakat hari ini
Bila jumpa dengan ustaz, nak tanya ustaz ni sudah masuk ke ahli jual direct selling ni. Kita nak orang ustaz ni orang pertama masuk. Pasal nak suruh orang lain masuk belakang. Nak jawab macam mana kita? Nak suruh jadi ahli direct selling. Kita kata masalah barang yang dia buat tu barang halal, dengan barang-barang yang baik, halal, tidak pertikai. Tapi masalah sistem jualan tu yang kita pertikaikan. Sistem MLM tu bagi anaknya masih lagi diragui, kerana menjadi pertikaian ulama yang mengatakan tidak harus. Jadi kita takkan kita nak masuk. Kalau kita masuk, besar gambar Abu Anas ni nampaknya duduk di poster-poster. Ni ahli kita ni, orang kuat. Jadi Nabi kita ajak istikharah ni nak ganti daripada apa? Nak ganti daripada amalan jahiliah. Jadi kita tengok sini macam mana cara dia. Dalam hadis ini, hadis istikharah, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, ada beberapa faedah yang perlu kita ambil. Faedah yang pertama, tanda situ. Faedah yang pertama, masyru'iyatu salatil istikharah. Solat istikharah ni sunat. Masyru'iyah, berdasarkan dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, solat istikharah ini sunat kita buat dalam semua perkara, sama ada besar ataupun kecil. Besar kita istikharah, kecil pun istikharah. Kecuali kalau kita tahu benda ni haram, istikharah juga ke tak? Tak payahlah. Mengapa tentu dah haram, istikharah juga buat orang panggil memperli Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbi, kalau benda ni baik, biar aku. Nak kita judi baik. Lah, benda yang haram tak masuk dalam ni. Jadi itulah kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-istikharatu mustahabbatun fi jami'il umur. Istikharah itu sunat dalam semua perkara, sebagaimana jelas dalam hadis Jabir ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, jadi perkara besar, perkara kecil, kita kena istikharah. Sebabnya farubba hakir, ada satu benda kita anggap kecil, tetapi bila kita buat, rupanya benda ni dia akan berlaku satu benda yang besar. Tak tahu. Pasal tu lah kalau kita rasa remeh yang ni, tak payah istikharah lah. Kena istikharah juga, boleh jadi akibat dia berat. Itu kata ulama. Di antara lainnya, salat istikharah ni 2 rakaat. 2 rakaat, rakataini min ghairil faridah. 2 rakaat sunat, jangan sembahyang fardu. Lama kita sembahyang Allahu Akbar sudah sembahyang zuhur, maka doa istikharah lalu. Jadi kata di Nawawi, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, yang zahirnya hasillah istikharah itu dengan kita sembahyang sunat biasa, sunat rawatib. Mana kita sembahyang sunat sembahyang Isya, kita sembahyang jadi. Terhasil juga dengan semaya sunat tahiyatul masjid. Semaya sunat tahiyatul masjid, sudah tu berasa ada masalah sikit, angkat tangan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Kena hafal belaka. Tak kira bila kita bertingak ke hajat, sibuk cari kitab kan, kitab istikharah. Cari-cari tak jumpa, mula. Bila semula tak tahu dah buat ke tak buat. Kenapa salah istikharah ni? Sahabat kata, kama yu'allimuna suratan minal Quran. Bagaimana kita hafal surah Quran, surah Fatihah tu, hafal doa istikharah ni, bila ada masalah nak buat terus. Jadi yang kita fahamnya sini, salat istikharah ini adalah kita sembahyang sunat lain daripada fardu. Imam Nawawi kata terhasil semua sekali. Sunat rawatib terhasil, sunat tahiyatul masjid berhasil, dan lain-lain sunat. Jadi itulah di antaranya, di antara apa ni, ada faedah dia lagi. Yang seterusnya dia kata, apakah tanda Allah Ta'ala nak mempermudah hasil daripada istikharah tu? Apa dia tanda? Tazhar bitaysiril amri wal barakati. Akan zahir kepada kita dengan hasil istikharah ini, iaitulah dengan Allah Ta'ala permudahkan pekerjaan kita nak buat. Boleh jadi kita serah payah nak buat, bila kita istikharah, kalau benda terbaik untuk kita, kita pergi dapat lalu.
Pergi payah tu dapat. Dan Allah Ta'ala akan bagi berkat kepada hasil usaha kita. Wa illa surifal mustakhiran. Kalau benda tak baik, Allah Ta'ala akan palingkan. Kita rasa nak buat, jadi tak buat. Bukan kata dia mari tanda-tanda mimpi kau turun kertas keping duduk bawah pintu, tak baik mungkin hari ni. Tak ada benda lagu tu. Kalau ada cerita-cerita orang buat tu, khurafat, cerita karut itu. Yang seterusnya dia kata seorang tu kalau dia nak buat satu benda, dia mai istikharah. Jadi kalau lepas mai istikharah tu, kalau dia nak pergilah, jangan tunggu natijah. Aku tak boleh pergi lagi ni, tak mari lagi putus mai istikharah ni. Jangan. Orang tak pergi lagi tu, tak boleh istikharah, tak tubik natijah lagi, tak tubik dia punya rizak, tak tubik lagi, tak ada rizak benda ni. Jadi kita buat mai istikharah, kita pergi. Tapi kalau dia tu adalah cara tanya Allah Ta'ala cara nak buat pergi, itu dia kata sini juga tempat nak doa istikharah itu ba'da salam, selepas daripada kita bersalam. Lepas pada assalamualaikum barulah kita doa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Itulah di antaranya apa yang disebut oleh ulama tentang salatul istikharah. Faidatun fi bayani salatil hajah. Faidatun fi bayani salatil hajah. Ini suatu faedah pada menyatakan sembahyang hajat. Sembahyang istikharah tadi sahih, sabit, masyru' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah sembahyang hajat. Sembahyang hajat ni satu solat yang masyhur di kalangan masyarakat kita. Masyhur ke tak masyhur? Masyhur benar. Sembahyang istikharah yang sabit daripada Nabi ni masyhur ke tak masyhur? Tak masyhur. Ini masalah. Yang sabit daripada Nabi tak masyhur, ditinggal orang. Yang tak sabit ini masyhur. Bahkan boleh jadi setengah ustaz tak boleh nak, kalau setengah musim-musim dekat nak periksa begini, tak boleh makan nasi di rumah dah. Maya ajak 3-4 tempat malam ni. Satu hari semaya hajat. Nak naik rumah semaya hajat, nak buka kedai semaya hajat, nak menikah anak semaya hajat, anak nak periksa semaya hajat. Semua benda semaya hajat. Sedangkan hak istikharah tadi fil umur di kulli hati, buat ke tak buat? Tak buat. Kita sudah ketinggalan, sudah miss daripada sunnah Nabi yang sabit, kita pergi buat yang tidak sabit. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa picik lah kau nak pula apa? Sempit ataupun terdesak. Picik tu mana sempit ataupun terdesak, tanda situ. Picik mana apa? Sempit ataupun terdesak. Kita kesempitan, masalahnya ada masalah, ataupun terdesak, tak tahu nak buat apa atas beberapa pekerjaan, dan sangat hajat ia pada membaikkan akan agamanya dan dunianya kepada perkara suatu yang susah atasnya, maka hendaklah ia sembahyang hajat. Sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Wahab Ibnul Wardi. Wahab Ibnul Wardi ni siapa? Siapa dia Wahab Ibnul Wardi ni? Nama dia Wahab. Ada kata sini Wahib Ibnul Wardi. Wahab ke Wahib? Wahab. Ada tak ada ia. Ada orang kata nama dia Wahib, ada ia. Ibnul Wardi Al-Makhzumi. Nama asalnya Abdul Wahab, kemudian ditasghirkan dengan Uhaib. Kalau ada ia bacanya Uhaib Ibnul Wardi. Seorang yang berasal daripada Mekah, seorang ahli ibadat. Dia ini sezaman dengan Ibrahim bin Adham As-Sufi. Mana orang ni orang hebat juga lah. Wafat di Mekah pada tahun 153 Hijrah. Jadi Wahab Ibnul Wardi ni kata, ingat, ini kata-kata siapa dia? Wahab ataupun Wuhaib Ibnul Wardi, bukan mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, inna minad du'a alladhi la yuraddu an yusalliyal 'abdu 12 rak'ah yaqra'u fi kulli rak'atin bi ummil Qur'an wa ayatil kursi wa qul huwallahu ahad, fa idza faragha kharra sajidan lillah. Artinya bahwasanya
Setengah daripada doa yang tiada ditolakkan, iaitu bahawa sembahyang seorang hamba Allah 12 rakaat, padahal membaca ia dalam tiap-tiap rakaat itu dengan Ummul Quran, iaitu Fatihah, dan dibaca sertanya itu ayat kursi. Apa dia ayat kursi ni? Kena ayat kursi, ayat yang ke-255 dari surah Al-Baqarah. 255 dari surah Al-Baqarah. Dan qul huwallahu ahad. Demikian takbirnya pada tiap-tiap 2 rakaat. Mana 12 rakaat di sini bukan semaya 12 direct itu. 1 2 3 sampai 12 tidak. Dia semaya 2 rakaat 2 rakaat. Takbirnya pada tiap-tiap 2 rakaat itu, usalli rak'ataini sunnatal hajah lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku semaya 2 rakaat sunat hajat kerana Allah Ta'ala, Allahu akbar. Maka apabila selesai ia daripada sembahyang, ni ramai orang tanya ni, orang sujud lepas mayat macam mana? Maka apabila selesai ia daripada sembahyang itu, maka sujud ia bagi Allah Ta'ala. Lepas mayat sujud balik. Lepas Assalamualaikum, Assalamualaikum, sujud semula. Ini kaifiat semaya hajat 12 rakaat. Ambil daripada siapa? Daripada Wahib Ibnul Wardi. Wahib ambil mana? Tak ayat. Di mana dia tidak sandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila selesai daripada sembahyang itu, maka sujud ia bagi Allah Ta'ala dan baca di dalamnya subhanalladzi labisal izza wa qala bih, subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bih, subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmih, subhanalladzi la yanbaghi at-tasbihu illa lah, subhanazil manni wal fadli, subhanazil izzi wal karam, subhanazil tawli wan ni'am, as'aluka bimaqa'idil izzi min arshika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir, an tusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad. Itu baca doa dia. Cumanya tanda sikit di sini, as'aluka bimaqa'idil izzi min arsyika. Bimaqa'idil izzi min arsyika ini menjadi sedikit ada perbahasan di kalangan ulama tentang keharusan kita baca masalah maqa'idil izzi ini min arsyika. Yang betulnya itulah doa riwayat daripada siapa? Daripada Wahib Ibnul Wardi. Jadi kalau orang tanya kita, di mana kesanad, di mana kesandarannya semaya sunat 12 rakaat, semaya hajat 12 rakaat ni, kemudian habis 12 rakaat bagi salam, sujud pula, barulah doa dalam sujud tu, tidak doa dalam semaya. Jawab dia ambil daripada Wahib Ibnu Al-Wardi. Kemudian maka engkau pohonkan segala hajatmu itu kepada Allah Ta'ala yang tiada membawa kepada maksiat. Mana syarat yang kita nak buatnya, jangan ada maksiat di dalamnya. Nascaya dimustajabkan oleh Allah Ta'ala, insya-Allah Ta'ala. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an maknanya Allah Ta'ala lah tempat kita minta pertolongan. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ini masyhur lah ni. Contohnya menjadi satu persoalan kitanya. Orang tanya, ada ke tidak sandaran ni maya, sudah maya pergi sujud pula untuk semaya. Jadi waktu kita duduk belajar dulu, hamba pun cari juga, kata mari mana lah orang kita ni, macam-macam benda. Patutnya dia semaya ni mengikut hadis kan, Nabi suruh semaya, suruh kita doa banyaknya waktu dalam sujud. Faqaminun an yustajabulah, tepat yang paling hampir kepada Allah Ta'ala dalam sujud. Jadi kita semaya baca doa, kalau kita pandai Quran Arab, kalau tak pandai apa tanya orang, kita hafal benda yang kita nak kata tu, hajat kita nak tu, kita kata dalam sujud kita. Itu lebih tempat yang faqaminun an yustajabulah, tempat yang diharapkan Allah Ta'ala mustajab doa kita. Kalau tak dapat sini, kita baca doa di mana? Di akhir salat kita, sebelum salam. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita kata, di akhir apa ni, Nabi kita suruh berdoa di akhir salat, dubura kulli salah. Kita dah bahas dalam buku zikir kita tu tentang di mana ke tempat di akhir semaya. Sebagai ulama kata di akhir semaya tu sebelum salam. Jadi kalau kita doa hajat kita sebelum salam, itu yang di antara tempat-tempat yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seorang syekh ulama nama dia Al-Syaukani. Al-Syaukani dalam fatwa Al-Syaukani yang baru dicetak sekarang ni, ada rupanya cerita
Sujud lepas sembahyang tu ada. Jadi kita tu ada. Jadi bila jumpa kita ni, anak apa? Kalau orang kata macam mana ni? Kata macam mana tak macam mana. Kalau nak buat agak tidak. Dak sujud tu untuk doa ya. Sekali. Untuk baca doa. Maknanya lepas kita salat, sujud, dalam sujud tu lah kita baca doa. Pasal dia bukan salat sembahyang dah tu. Kalau nak baca ikut bahasa kita pun tak apa dah. Bahasa ikut Melayu pun boleh dah tu. Batal apa dia luas sembahyang dah. Dia tak kata apa. Sujud hajat. Baik. Dalam sujud tadi baca doa tadi. Kemudian engkau pohonkan segala hajatmu. Hajat apa kita nak? Kepada Allah Ta'ala yang tiada membawa kepada maksiat. Maknanya jangan doa maksiat. Nasihat dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Bagi kita baca di sana. Ada pun yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Siapa dia Syekhul Islam itu? Zakaria Al-Ansari. Di dalam kitabnya Syarhur Raud, bahawa sembahyang hajat itu 2 rakaat sahaja. Ini lebih dekat dengan wari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari nya kata sembahyang hajat ni tak ada 12 rakaat tu, 2 rakaat sahaja. Siapa dia Syekhul Islam? Ulama besar dalam mazhab Syafi'i, nama dia Zakaria Al-Ansari. Kena tanda situ. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi dia kata sembahyang hajat ni tak warid sampai 12 rakaat tu, 2 rakaat sahaja. Kerana apa? Kerana dia pegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu hajatun ila Allah au ila ahadin min bani Adam falyatawadda wal yuhsinil wudu thumma liyusalli rak'ataini thumma liyuthni 'ala Allah ta'ala wal yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli its la tada' li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Jadi doa tu cantik. Artinya barang siapa ada baginya hajat kepada Allah Ta'ala atau bagi seorang daripada anak Adam, maka hendaklah ia mengambil wudu, mengambil air sembahyang, dan hendaklah dibaikkan air sembahyang itu. Mana ambil air sembahyang dengan sempurna. Kemudian maka hendaklah ia sembahyang 2 rakaat, kemudian maka memuji akan Allah Ta'ala dan mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok tu. Dalam hadis ini, hadis riwayat yang diriwayat di sini, sembahyang sembahyang hajat berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi berbeza dengan riwayat Uhib Ibn al-Wardi tadi, sembahyang hajat 12 rakaat. 2 rakaat saja. Lepas pada sembahyang hajat 2 rakaat, kemudian kita berdoa memuji Allah Ta'ala dan mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah dia berkata baca doa ni. Doa mana? La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, sampai ke akhir doa yang kita yang dalam hadis ni. Hadis ini yang meriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tirmizi. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Cumanya masalah sedikit masalah mengikut ulama-ulama yang riwayat hadis dia kata qala At-Tirmizi wa fi sanadihi maqal. Maknanya hadis ini sanad dianya maqal, ada perbincangan, makna dhaif. Hadisnya dhaif. Hadis salat hajah ni dhaif. Jadi kalau hadis 2 rakaat ni pun dhaif, bagaimana hadis dengan 12 rakaat tadi? Itu memang tidak hadis. Tidak hadis. Dan kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam Syarah Ar-Raud itu, wa ma dzukira min annaha rak'atani huwal masyhur, yang di wa huwal masyhur wa naqala fi Ihya Ulumuddin annaha 12 wa sakata alaihi. Dan yang disebutkan dalam hadis daripada bahawasanya sembahyang hajat itu 2 rakaat, iaitu yang masyhur. Sembahyang hajat itu 2 rakaat, itulah yang masyhurnya. Dan yang menakal Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahawa sembahyang hajat itu 12 rakaat dan dia di atasnya. Imam Al-Ghazali nakal daripada Ibn al-Ward, Wahib Ibn Wardi. Imam Nawawi tak komen apa-apa. Riwayat ni sahih kau dhaif, kau boleh pakai tak boleh pakai, tak komen. Jadi dikomen oleh ulama kemudian
yang 2 rakaat ni pun dipertikaikan kesahihannya lagu mana pula dengan yang 12 rakaat. Yang perbincangan yang seterusnya iaitulah tentang apa tu? Tentang semaya hajat ni. Kalau laki kita kata boleh semaya, boleh beramal dengan hadis dhaif. Kita ambil lah boleh beramal dengan hadis dhaif dalam bab amalan. Perbahasan dia panjang lagi, syarat dia jangan dhaif jiddan. Tapi apakah boleh kita semaya hajat berjamaah? Apakah boleh semaya hajat berjamaah? Ingat ke tak ingat kita dalam pelajaran kita kitab Munyatul Musalli? Ingat tak? Dalam Munyatul Musalli, Syekh Daud rahimahullah taala sebut semaya sunat yang masyhur, yang disyariatkan, yang dibolehkan semaya berjamaah, iaitu semaya sunat. Berapa semaya sunat? Berapa sunat yang diboleh semaya berjamaah? Lupa dah. Semaya sunat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Lagi semaya sunat gerhana matahari, semaya sunat gerhana bulan, dan semaya sunat At-Tarawih. Imam Syekh Daud Fatani sebut 5 sahaja semaya sunat yang boleh kita semaya berjamaah. Jadi semaya hajat ni tidak masuk dalam semaya sunat yang boleh berjamaah. Macam mana? Jadi kalau kita buat juga, maknanya kita bercanggah dengan apa yang disebut oleh Syekh Daud tersebut, kitab Munyatul Musalli. Dalam kitab kita ni tak bagi tahu semaya berjamaah tidak berjamaah. Jadi masalah ni perbincangannya boleh, dia mesti diperbincangkan. Kalau tak bincang, jadi siapa bila nak tahu? Pakar tak tahu pah bila. Jadi tamaklah kita perbincangan kita tentang masyru', kata masyru'nya semaya hajat. Ulama kata hadis semaya hajat 12 rakaat tu memang tidak mari daripada Nabi, mari daripada Wahib Ibn al-Wardi, dan hadis yang diriwayat oleh Tirmizi tentang semaya hajat pun Imam Tirmizi sendiri mempertikaikan kesahihannya. Jadi tamaklah kita perbincangan semaya hajat. Kita akan sambung pula dalam faslun fi adabis salah, insya-Allah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.